Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahrimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengerjakan segala ketaatan yang diperintahkan dan dituntut kepada kita, dan sekaligus kita berusaha untuk meninggalkan segala apa yang dilarang, yang ditegah olehnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan hamba-hamba yang Allah SWT rahmati, sehinggalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah, dan kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti dalam keadaan hati yang sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, bi qalbin salim. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu masih lagi berkenaan dengan hadis yang panjang yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu. Jadi sambungannya dalam muka surat 136, perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat tu, kemudian naik pula malaikat hafazah. Ini malaikat yang menjaga, membawa amal seseorang hamba. Amal itu maknanya amal yang soleh, amal ibadah yang soleh itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Jadi amalan hamba Allah SWT itu yang dibawa oleh malaikat hafazah, yang dibawa naik ke langit itu merupakan ibadah yang bersinar-sinar seperti mana bintang yang berkelip-kelip di langit. Baginya, maknanya bagi amalan yang soleh itu ialah suara tasbih, sembahyang, yakni sembahyang wajib ataupun yang sunat, kemudian puasa yang wajib ataupun yang sunat, haji dan umrah. Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maknanya langit pertama, kedua, ketiga, lepas sampailah pintu langit yang keempat. Maka berkatalah malaikat penjaga langit keempat itu bagi malaikat hafazah, maknanya malaikat yang membawa amalan itu tadi, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini. Ini amalan yang dibawa itu tadi, yang berupa tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah itu, ke muka orang yang mengerjakannya. Lemparkan ke muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Kata malaikat yang menghalang malaikat hafazah tu, akulah malaikat ujub. Malaikat yang menjaga tentang ujub. Allah SWT menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ini orang yang buat amalan, dia rasa takjub terhadap diri dia. Dia rasa dialah yang paling banyak bertasbih, dialah yang paling banyak sembahyang, waimah sembahyang wajib ataupun yang sunat, dialah yang paling banyak berpuasa, puasa wajib, puasa sunat, puasa Nabi Daud dan sebagainya. Dialah yang banyak mengerjakan haji, umrah dan sebagainya. Jadi dia rasa takjub. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Maka amalannya tu terhalang.
Ia, yakni orang tu tadi beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Jadi dia beramal tadi, amal yang wajib ataupun amal yang sunat itu tadi, berupa tasbih dan sebagainya itu, dia buat amal tu kerana takjub terhadap diri dia. Dia rasa dialah semua amalan-amalan tu kerana dirinya. Kerana dirinya, kemampuannya, kerana usahanya. Jadi dia takjub terhadap diri dia. Ada perasaan ujub dalam hati dia, dalam kalbu dia. Maka amalannya itu terhalang. Tak dibawa naik sampai ke hadrat Allah SWT. Kemudian naik pula malaikat hafazah. Ini malaikat yang lain pula, malaikat hafazah bawa amalan orang lain pula. Yang tadi dah tak lepas. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba, sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit yang kelima. Ni hamba lain pula bawa sampai lepas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah ke pintu langit kelima. Seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar ke rumah suaminya. Maksudnya amalannya itu berseri-seri. Amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu yang melepasi sampai ke pintu langit kelima itu, amalan itu seolah-olah pengantin yang wajahnya berseri-seri. Hebatlah amalan tu. Lalu berkatalah malaikat penjaga langit yang kelima itu bagi malaikat hafazah, berhenti kamu di sini, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, dan pukulkan ke atas tengkuknya, lehernya. Akulah malaikat hasad. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Orang ni dia buat amalan, hebat amalan dia, tapi dia ada perasaan hasad, dengki. Dia berhasad, dengki dengan orang yang belajar ilmu dan juga orang yang beramal seperti mana amalannya. Ia hasad akan orang lain yang melakukan apa-apa kelebihan di dalam ibadah, dan ia juga mencela mereka. Jadi orang hasad ni dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia sudut ilmu dan juga amalan. Dia hasad, dia dengki. Allah Ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku. Maknanya tak lepas sampai langit pintu langit kelima, tak lepas, tak boleh naik sampai ke langit yang keenam. Sampai situ saja, terhenti di situ saja. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Ini hamba yang lain pula. Bagi hamba tersebut cahaya seperti cahaya bulan. Maknanya baginya amalan cahaya seperti cahaya bulan purnama, daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat hafazah berhasil membawa amalannya sehingga sampai ke langit ke-6, sampai ke langit yang ke-6. Maknanya 5 langit tu lepas sampailah ke pintu langit yang ke-6. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang ke-6 itu bagi malaikat hafazah, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia tidak belas kasihan kepada hamba Allah Ta'ala yang terkena balak dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Orang ni dia buat amal soleh, amal dia banyak, tapi dia tak ada perasaan ihsan terhadap orang yang terkena balak, orang yang susah. Sebaliknya dia gembira. Tengok orang susah, tengok orang kena kecelakaan, dia seronok, dia suka, dia gembira. Jadi amalan itu terhalang. Akulah malaikat rahmat. Akulah malaikat rahmat. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Apa gunanya banyak amalan tapi tak dalam diri tak ada ihsan, tak ada rahmat, tak ada kasih sayang. Tak ada kasih sayang. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut Nabi kata berkasih sayanglah terhadap
makhluk-makhluk di bumi, tak kiralah manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan, nescaya nanti yang di langit, yang ini para malaikat akan mengasihi orang yang ada sifat rahmat, sifat kasih sayang. Oleh kerana itu hadis ini, hadis yang dibacakan tadi itu disebut hadis musalsal birrahmah ataupun hadis musalsal awaliyah. Kalau dalam musalsalat, dalam tradisi pembacaan hadis disebut hadis musalsal, hadis yang bersilsilah sampai kepada Nabi sallam. Dalam kitab musalsalat ada hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama dibacakan kepada para penuntut ilmu sebelum dibacakan hadis-hadis yang lain. Dibaca hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ni, hadis rahmat ni disebut hadis awaliyah, musalsal awaliyah, hadis yang pertama sebelum hadis-hadis yang lain. Dan hadis ni jadi umdah. Hadis jadi umdah berbanding hadis-hadis yang lain. Itu hadis tentang rahmat. Lepas tu kalau orang nak baca hadis, dia buat majlis pengajian hadis, dia akan baca hadis ni dulu sebelum hadis-hadis yang lain. Macam tuan-tuan dah biasa dengar hadis lain daripada saya baca hadis ni, maka hadis yang saya bacakan tadi tu tak jadi musalsal yang tak jadi yang umdah, tak ada jadi utamalah, sebab dah ada baca hadis-hadis yang lain yang sebelum ni. Jadi kalau orang tak pernah dengar hadis daripada saya sebelum ni, hadis ni dia jadi umdah bagi dia. Jadi hadis yang pertama lah. Hadis yang pertama. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang suci dapat melintasi aku. Sebab tu kena ada sifat rahmat, sifat kasih sayang. Yang ni penting. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Ini amalan orang lain pula. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Orang ni amalan dia sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Dia ada sifat warak. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir. Bunyi zikir, bunyi amalan je tu. Amalan tu dia ada bunyi. Bunyi seperti bunyi lebah. Bunyi zikirnya tu seperti bunyi lebah. Dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Nak gambarkan hebatnya amalan dia tu, ada bunyi seperti bunyi lebah dan ada cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 orang malaikat. Malaikat ni banyak. Malaikat ni kalau kita belajar dalam ilmu akidah usuluddin, yang wajib kita percaya tu 10 aja. Kita percaya yang kita tahulah. 10. Lain-lain daripada tu kita tak kenal. Malaikat ni banyak. Tak terhitung, tak terkira. Jadi di setiap langit tu ada malaikat yang kalau kata ibadat dia rokok, maka rokoklah selama-lamanya. Kalau ibadatnya sujud, sujudlah selama-lamanya. Kalau dia qiyamlah selama-lamanya. Maka solat yang kita buat tu adalah amalan para malaikat. Amalan yang digabungkan. Solat tu adalah amalan para malaikat yang digabungkan. Maknanya bila kita lengkap solat 3 rakaat ke 2 rakaat, 4 rakaat, maka maknanya kita dah sempurna amalan para malaikat. Amalan para malaikat. Jadi malaikat ni la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak buat dosa, tak buat maksiat. Sentiasa taat kepada Allah Taala. Tidak berjantina, tak lelaki tak perempuan. Ni malaikat. Jadi malaikat yang bawa amalan ni 3,000 malaikat, banyaklah. 3,000 malaikat bawa amalan ni. Nak gambar kata amalan ni hebat. Orang yang buat amalan ni hebat. Mereka yakni malaikat itu telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Lepas 6 pintu langit itu, lepas sampailah ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh itu bagi malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang 3,000 malaikat tadi tu. Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula ke atas seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Makna malaikat yang jaga pintu langit yang ketujuh tadi suruh 3,000 malaikat hafazah tadi
pukul amalan itu ke atas muka orang yang buat amalan tersebut, pukul ke seluruh anggota badan dia dan tutup atas hati dia. Tutup atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Kata malaikat yang jaga pintu langit 7 tu, akulah malaikat zikir. Malaikat zikir di sini maknanya apa? Bermakna mencari sebutan baik. Malaikat yang jaga. Siapa yang buat amalan, dia nak cari sebutan yang baik. Nak suruh orang kata dia buat baik. Nak bagi orang cerita, dia ni buat baik, buat itu, buat ini, rajin semayang dan sebagainya. Ni malaikat yang jaga amalan ni. Iaitu seseorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut kebaikannya oleh orang lain. Dia buat amalan, dia buat iklan. Dia tulis nama dia yang buat supaya orang tahu. Kalau dia tak tulis tu, tak orang tahu. Buat cek besar-besar supaya tahu dia yang sumbangkan duit dan sebagainya. Ataupun dia ceritakan amalan yang dia buat kepada orang lain supaya diceritakan kepada orang lain, ataupun ditulis dalam Facebook ke dalam media sosial supaya orang tahu amalan yang dibuat. Sepatutnya amalan-amalan yang baik itu disembunyikan, bukan dipertontonkan, kecuali dengan maksud untuk orang lain ambil iktibar. Itu lain. Dia buat amalan, contoh dia semayang, dia apa semua, dengan maksud supaya nanti kalau orang tengok, orang dapat tiru kebaikan yang dia buat. Itu lain. Itulah lain. Tapi kalau dia niat, dia buat amalan tu, dia tunjuk pada orang lain supaya orang sebut dia ni baik, dia ni banyak beramal, maka amalannya akan terhalang. Aku akan menghalang amalan orang-orang yang riak dari sampai kepada Tuhannya. Maknanya dia buat amalan tu untuk tunjuk pada makhluk. Itu namanya riak. Ataupun dia tinggalkan satu amalan tu kerana makhluk, itu juga namanya riak. Ikhlas ni maknanya kalau dia buat sesuatu ataupun dia tinggalkan sesuatu lillahi ta'ala, itu baru namanya ikhlas. Baru disebut orang yang mukhlis. Mukhlisin alahuddin. Orang yang mukhlis ni orang yang buat semata-mata sesuatu amalan ataupun tinggal sesuatu amalan kerana Allah SWT. Itu baru namanya mukhlis. Tapi kalau buat sesuatu ataupun tinggal sesuatu kerana selain daripada Allah SWT, maka itu namanya riya. Itu namanya riya. Riya ni termasuk dalam syirik. Syirik khafi, syirik yang kecil, syirik yang halus. Kalau syirik jali itu dia sembah selain daripada Allah Ta'ala, itu baru nama syirik jali, syirik yang besar. Syirik khafi ni termasuk dalam riya. Sebab apa? Buat kerana lain daripada Allah SWT. Jadi malaikat akan halang amalan orang riak tadi tu sampai kepada Allah Ta'ala. Buat apa nak naikkan amalan tu sampai kepada Allah SWT sedangkan dia buat bukan kerana Allah Ta'ala pun? Maka tak layaklah amalan tu untuk dihadapkan ke hadirat Allah SWT. Ia beramal bukan mencari keredaan Allah Ta'ala. Dia buat bukan nak cari redha Allah, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha. Supaya para fuqaha, maknanya orang yang faqih, alim ulama yang faqih, muhaqqiqin yang faqih, menyebut-nyebut tentang amalan dia, dan supaya disebut-sebut di kalangan para ulama, supaya ulama sebut nama dia ni orang yang soleh, orang yang beramal dan sebagainya, dan supaya masyhur namanya di merata tempat, supaya orang bercerita nama dia ni terkenal sebagai orang yang ahli ibadat misalnya. Itu tujuan dia. Nak glamour, nak masyhur. Allah SWT menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang riak ini melintasi aku. Kata malaikat, malaikat yang jaga pintu langit yang ketujuh tadi. Kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak. Maknanya setiap amalan yang dia buat tidak kerana Allah SWT, ataupun dia tinggal satu amalan tidak kerana Allah SWT, maka itu namanya riak. Itu tak namanya ikhlas. Tak namanya ikhlas. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang yang riak. Allah tak terima. Orang yang riak buat amalan, Allah tak terima. Sebab tu kena latih hati untuk sentiasa ikhlas dalam buat amalan. Kena latih lah, kena mujahadah. Makan tahun
nak latih hati tu supaya ikhlas ni makan tahun, bukan sehari 2 hari. Baik, kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Hamba yang lain pula. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam, maknanya dari perkara yang tak berguna, dan banyak berzikir. Amalan orang ni hebat lagi, iaitu dia rajin sembahyang, sunat, wajib dan sebagainya, zakat, puasa, haji, umrah, bahkan juga akhlak yang baik. Maknanya akhlak yang baik, perangai yang baik, dan banyak berdiam, tak banyak bercakap. Maknanya kalau bercakap pun perkara yang baik saja. Bagaimana disebut dalam hadis, falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Cakaplah yang baik-baik ataupun diam. Dan banyak berzikir. Zahirnya baiklah orang ni, hebatlah orang ni. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit. Hebat tak hebat amalan orang ni? Malaikat penjaga 7 petala langit usung amalan dia, iring amalan dia, sehingga mereka melintasi segala halangan. Maknanya langit pertama sampailah langit ke-7 dan sampai kepada Allah Ta'ala. Dia lepas langit ke-7 dan sampai kepada Allah SWT, sampai ke hadrat Allah SWT. Sampai ke hadrat Allah SWT ni dengan makna yang kita tak tahulah, bukan maknanya bertempat. Allah Ta'ala tu tak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Jadi kita tak boleh faham bahawa dihadapkan Allah Ta'ala tu dengan maksud bertempat ataupun pada satu tempat. Tak boleh. Kerana itu membawa pada waham yang boleh menjejakkan akidah. Jadi maknanya cerita dia sampai ke hadrat Allah SWT. Kaifiatnya macam mana wallahu alam. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala. Berhenti itu bukan dengan makna ada jihad, ada bertempat dan sebagainya. Itu tak boleh kita faham macam tu. Itu penting kena belajar akidah. Sama macam Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala bukan dengan makna bertemu macam kita bertemu dengan kawan kita tu. Kalau dengan makna itu, maknanya tak layak bagi Allah SWT. Kerana itu bertempat, berarah, berjihad dan sebagainya. Sebab itu kena dijelaskan. Dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Maknanya malaikat yang bawa amalan menghadap Allah Ta'ala itu menjadi saksi betapa ikhlasnya, baiknya amalan tersebut. Lalu Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya. Maknanya Allah Ta'ala firman kepada malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini. Malaikat itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk jaga amalan hamba-hambanya. Dan sebenarnya akulah yang lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Maknanya Allah SWT Maha mengetahui. Sebab itu dalam akidah kita belajar sifat Allah Ta'ala ialah apa? Ilmun. Sifat ilmu, mana mengetahui, Maha mengetahui. Mengetahui Allah SWT ni tidak terhad, tak terhad. Semuanya Allah SWT mengetahui. Jadi Allah SWT tahu dah malaikat nak hadapkan amalan orang ni dan sebagainya tu, Allah Ta'ala dah mengetahui. Cuma penceritaannya macam tu lah. Dia ceritakanlah malaikat bawa amalan sebenarnya. Sebenarnya Allah SWT dah tahu. Malaikat tak bagi tahu pun Allah SWT dah tahu. Jadi Allah mengatakan, aku lebih mengetahui segala isi hati dia. Malaikat pandang yang zahir saja, amalan ni baik dan sebagainya. Hakikatnya hanya Allah SWT lah yang mengetahuinya. Ia, yakni hamba Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Kata Allah, orang ni dia buat amalan ni bukan sebab Allah SWT. Maknanya bukan kerana ikhlas, bukan kerana cari redha Allah SWT. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Maknanya dia buat satu amalan tu sebab dia nak sesuatu yang lain daripada Allah SWT.
Lain daripada Allah SWT tu boleh jadi sebab dia nak syurga ke, dia tak nak masuk neraka ke, boleh jadi. Mana selain daripada Allah SWT? Selain daripada Allah SWT. Oleh kerana itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Timbul persoalan, timbul kemusykilan. Kita tak boleh ke buat amalan sebab kita nak syurga? Syurga tu janji, Allah SWT dah janji. Setiap apa yang Allah SWT janji pasti. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Tapi kalau kita buat semata-mata sebab nak dapat syurga, tu maknanya tak ikhlas. Tu maknanya tak ikhlas. Jadi ikhlas ni apa tadi? Buat semata-mata kerana Allah, bukan sebab lain daripada Allah. Kalau buat lain daripada Allah, maknanya buat kerana makhluk. Syurga tu makhluk, neraka tu makhluk. Selain daripada Allah SWT tu semua makhluk. Buat sebab nak pahala, pahala tu makhluk. Buat sebab tak nak dapat dosa, dosa tu makhluk. Maknanya buat tu mesti kerana Allah SWT. Oleh sebab tu nak ikhlas tu bukan perkara yang senang, susah. Kena latih. Kena sentiasa latih. Kalau orang yang dah taraf ulama pun perlu latih, perlu dilatih, ada latihan. Ini kan pula kita. Seperti orang memanah lah. Belajar manah hari-hari, pagi petang kan. Cuba kalau dia tinggal sekali, sehari je tinggal manah. Nanti dia punya dia tu lari. Dia punya tim tu lari. Orang kata kalau orang memanah ni dia tak boleh main badminton dan sebagainya. Nanti lari dia punya sasaran dia. Betul kan? Lari. Katanya lah. Itu baru memanah. Ini nak latih hati ikhlas ni kena setiap detik, setiap masa, setiap ketika. Maknanya lebih mustahak lagi lah daripada nak melatih hal-hal yang bersifat keduniaan. Kena latih. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata turun laknat ke atas hamba Allah SWT yang mana dia buat amalan tadi bukan kerana Allah SWT. Oleh kerana itu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni seorang sufi. Maknanya ahli sufi, ahli tasawuf yang hebat. Selalu kata-kata dia tu jadi kontroversi. Dia kata apa? Aku tak nak syurga, aku tak nak neraka. Aku nak engkau saja ya Allah. Maka timbul fitnah terhadap Rabi'atul Adawiyah. Kata macam mana ni buat tak nak syurga ni? Allah Ta'ala dah sediakan syurga. Jadi sebab kita tak faham kalam dia. Kata-kata tu kata-kata yang tinggi. Maksud dia mengharapkan redha Allah SWT saja. Dia tak mengharapkan yang lain. Dia ibarat dia macam ni lah. Contohnya seorang ayah mengatakan kepada anak, nanti kalau buat buat sesuatu nanti ayah bagi sekian. Anak dia kata tak perlu ayah. Saya buat ni ikhlas, buat kerana nak bantu ayah. Agak-agak ayah dia bagi bagi hadiah, bahkan mungkin lebih lagi. Sebab apa? Terharu dengan kata-kata anak dia. Ayah dia suruh dia basuh kereta. Ayah dia kata tolong basuh kereta kejap, nanti ayah bagilah belanja makan ke apa kan. Dia kata tak payahlah ayah. Sebagai anak tanggungjawab, dia nak tolong ayah dia, maka ayah dia akan lebih menghargai dia. Tapi kalau ayah dia janji, okey basuh kereta nanti ayah nak bagi duit sekian-sekian. Dia kata okey, nanti dah siap basuh ayah bagi. Ayah dia bagi itu je. Betul tak? Maknanya kalau buat lebih daripada tu, buat kerana Allah SWT, maka Allah SWT akan bagi. Bagi lebih lagi. Sebab itu janji. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, dia buat bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak masuk neraka. Dua-dua tak nak. Bukan kerana dia tak nak masuk syurga. Kalau Allah SWT suruh dia masuklah. Maknanya dia buat tu kerana Allah. Dia tak mengharapkan. Maknanya kalau Allah kata Allah tak bagi syurga je pun, dia tak ada masalah. Ibaratnya macam tu lah. Sebab dia mengharapkan Allah SWT sahaja. Nak sampai tahap tu susah lah. Kita ni masih awam, masih mengharapkan nak pahala, nak syurga dan sebagainya. Tapi kena latih sampai tahap kita buat tu bukan kerana harap syurga, harap pahala lagi. Semata-mata Allah saja. Sampai ke tahap tu. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Bila malaikat dah tahu bahawa Allah Ta'ala melaknat
amalan hamba tersebut, takkanlah malaikat tak ikut apa yang Allah Ta'ala buat, maka malaikat pun turut melaknat hamba yang buat amalan tu tadi, yang dia buat bukan kerana Allah SWT. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. 7 petala langit dan segala isinya laknat ke atas hamba Allah SWT tadi. Maknanya semua segala makhluk lain daripada Allah SWT, maknanya termasuk Allah SWT melaknat hamba Allah SWT yang buat amalan bukan mengharap redanya tadi. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, lalu Sayyidina Muaz menangis. Maknanya hadisnya panjang sampai ke sini. Bila Nabi dah habis cerita hadis yang panjang ni, maka Sayyidina Muaz menangis. Menangis sebab apa? Menangis risau. Sayyidina Muaz ni sahabat. Sahabat ni maknanya orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah dan sisi Rasulullah SAW. Sahabat ni orang yang Allah Ta'ala redha dan mereka redha dengan Allah SWT. Dia sebut dalam ayat Quran kan. Apa nama ayat dia Ustaz? Lupa dah. Radhiyallahu anhu wa radu an, kan? Ayat dia. Maknanya Allah SWT redha dan mereka pun redha terhadap Allah SWT. Maknanya hebat. Tapi bila dengar hadis ni, nangis dia. Risau. Risau apa? Takut dialah yang dimaksudkan tadi, yang amalan tu tak terima. Ni sahabat ni. Seraya berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Muaz, yakni hamba Allah Ta'ala yang bukan Rasul. Sayyidina Muaz nak kata apa? Engkau Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau manusia yang maksum, manusia yang sempurna. Sudah tentu engkau selamat. Aku ni Muaz, bukannya Rasul. Sudah tentu ataupun belum tentu selamat. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Maknanya Sayyidina Muaz risau. Kita lebih lagi lah, kita ni bukan sahabat, kita bukan ulama, kita bukan orang yang soleh, kita orang awam. Lebih-lebih lagi kena risau. Patutnya kalau Sayyidina Muaz menangis, kita lebih lagi kena menangis. Maknanya kena lebih lagi risau. Takut-takut amalan kita tu tersangkut di mana-mana langit. Di antara langit yang 7 tadi, maknanya tak sampai amalan kita ke hadrat Allah SWT. Itu yang paling takut. Hidup sampai puluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, tiba-tiba amalan tak sampai. Nanya, bukan nanya Pak Karim, nanya kita. Bukan nanya kita. Buat amalan, tiba-tiba nanti di akhirat nanti amalan kita tak diterima oleh Allah SWT. Sia-sia. Masa tu dah tak boleh balik ke dunia lagi dah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bila disebut oleh Sayyidina Muaz tadi, jadi Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah nak menenangkan sahabat Sayyidina Muaz ni. Apa kata Rasulullah? Hendaklah engkau ikuti aku. Maknanya apa? Ikuti aku mana ittiba sunnah Nabi SAW. Ikut apa yang Nabi SAW suruh, apa yang Nabi SAW buat, ikut saja. Jangan banyak soal. Jangan banyak songeh. Ikut saja apa yang Nabi SAW buat. Walaupun hanya dengan sedikit amalan. Ikut apa yang Nabi buat. Walaupun dengan sedikit amalan. Sedikit amalan itu maknanya yang istiqamah lah. Buat dengan istiqamah. Ikut saja apa yang Nabi SAW buat. Mana sunnah Nabi itu, apa yang Nabi SAW buat, apa yang Nabi SAW cakap, apa yang Nabi SAW perakui. Itu sunnah Nabi SAW. Maknanya dalam apa yang Nabi SAW buat, daripada yang zahir, yang batin, semua sunnah-sunnah tu hendaklah diikut. Hendaklah diikut. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Yang ini golongan ulama. Jaga lidah. Lidah ni maknanya sama ada lidah memang lidah ataupun lidah yang dengan maksud tulisan. Daripada mencela para ulama. Zaman sekarang ni orang sangat mudah cela ulama. Hatta Imam Syafi'i pun, hatta ulama-ulama lain pun tak lepas daripada celaan manusia, celaan daripada orang yang jahil, juhala.
Ada kan orang mengatakan Imam Syafi'i ni tak amal sunnah, tak amal hadis, tak pandai hadis. Padahal Imam Syafi'i itu nasirus sunnah, orang yang paling kuat menjaga sunnah, Imam Syafi'i. Kan? Kalau nak banding dengan mazhab lain, mazhab Syafi'i lebih syadid, lebih kuat, lebih mana? Lebih ketat berbanding dengan mazhab-mazhab lain, mazhab fiqh yang lain. Tapi kenapa orang yang beramal dengan mazhab Syafi'i nampak macam tak kuat amal sunnah? Kerana mereka tak amal, tak buat apa yang sebagaimana Imam Syafi'i buat. Itu. Kalau buat, sudah tentulah nampak amal sunnah-sunnah tu. Jadi kena jaga lidah daripada mencela ulama. Kerana ulama ni adalah orang yang dekat dengan Allah SWT. Orang kekasih Allah SWT. Jadi kalau orang yang mencela ulama, maknanya Allah Ta'ala isytihar perang. Allah Ta'ala isytihar perang dengan orang yang mencela ulama. Sikit ya. Dan pertanggunganlah segala dosamu ke atasmu. Maknanya tanggungjawab. Dosa kita sendiri yang bertanggungjawab. Maknanya kena taubat, kena istighfar, kena insaf dan sebagainya. Dan jangan engkau mempertanggungan dosamu ke atas mereka. Maknanya jangan mempertanggungan dosa kita ke atas ulama ataupun ke atas orang lain. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan anggap diri kita bersih. Sekali saja kita terlintas di hati menganggap kita bersih, time tu juga kita orang yang berdosa. Real time, masa tu juga kita adalah orang yang berdosa. Kalau masa tu kita rasa kita orang yang paling alim, pada ketika itu juga kita lah orang paling bodoh. Itu kena jaga. Hati kena jaga. Jangan anggap diri bersih. Maknanya kalau pandang orang gila pun, anggap kita lebih gila daripada orang gila. Anggapannya gitulah. Tengok orang yang buat dosa, kita anggap kita lebih dosa daripada orang yang buat dosa. Kena sampai tahap macam tu. Jangan tengok orang buat dosa, kita rasa kita bersih. Dia tu masuk neraka tak? Ataupun kita tengok orang yang tak ada iman. Dia ni confirm masuk neraka ni. Kita ada iman, masuk syurga. Belum tentu. Selagi tak mati, tak mati dalam husnul khatimah, belum tentu masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan hati. Jadi jangan rasa selamat. Cuma apa kaedah dia, bila kita tengok orang yang tak ada iman, kita pertama kena bersyukur. Yang kedua, kita doa Allah SWT selamatkan kita sampai kita husnul khatimah. Yang ketiga, doakan dia moga dia dapat hidayah. Tu je. Sama juga kalau tengok orang buat dosa. Pertama syukur Allah Ta'ala tak uji kita dengan apa yang diuji terhadap hamba yang buat dosa tadi. Yang kedua, kita doakan dia supaya dapat hidayah. Itu kena muamalah macam tu. Barulah kita akan selamat. Dan jangan kau memuji dirimu di hadapan mereka. Kita berhenti di sinilah. Berhenti di sini, nanti kita sambung lagi. Sampai habislah. Sampai habis apa yang disebutkan oleh Nabi kepada Sayyidina Muaz lepas dibacakan hadis yang panjang. Hadis ni memang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan riwayat Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'an. Kitab Al-Mawdu'an ni maknanya kitab hadis-hadis maudhu'. Tapi itu menurut penilaian Imam Ibnu Jauzi. Menurut penilaian ulama lain, hadis ni bukan hadis maudhu', hadis dhaif saja. Hadis yang maknanya hadis yang lemah saja. Lemah di sudut sanad, riwayat dan sebagainya lah. Tapi tak sampai maudhu'. Kalau maudhu' termasuk orang yang sebar hadis maudhu' ni termasuk orang yang mendustakan Nabi SAW. Takkanlah Imam Ghazali orang yang mendustakan Nabi SAW. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Jadi maknanya kita letak hadis ni adalah hadis yang dhaif saja. Menurut penilaian ulama-ulama yang lain lah, hadis dhaif saja. Kalau hadis maudhu' tu seperti mana selalu yang dibacakan oleh orang lah, itu
apa nama Allah Samad. Ini sekadar pengingatan lah, iaitu hubbul watan minal iman. Selalu disebutkan hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis Nabi. Itu kalam lain daripada hadis Nabi. Maknanya tak boleh nisbahkan kalam itu terhadap Nabi. Maknanya kalau nak baca hubbul watan minal iman, sekadar kita sebut macam tu saja. Cinta negara, cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Itu je. Tak boleh sandar kata ni Nabi yang sebut. Tak boleh. Kerana itu dinilai oleh ulama dalam bidang hadis, menilai itu bukan hadis. Maknanya bukan kalam Nabi SAW. Itu kalam lain daripada Nabi SAW. Jadi maknanya kalau sebelum kita biasa sebut hubbul watan minal iman itu hadis, anggaplah kita tak tahu. Lepas ni bila kita dah tahu, kita jangan sebut lagi lah. Kalau sebut juga lepas pada kita tahu, maknanya kita mendustakan Nabi SAW. Orang yang dusta Nabi SAW, faq'adahu maq'adahu minan nar. Maknanya dalam apa nama perut api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang maha kurang tu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kalau ada salah silap mohon diberikan teguran, kerana maklum tak akan terlepas daripada salah dan silap. Kalau ada salah silap, jangan segan-segan nak bagi teguran. Nanti insya-Allah dapat diperbetulkan pada pengajian yang akan datang, untuk sama-sama kita ambil manfaat, untuk sama-sama kita didik diri kita, asuh diri kita, latih hati kita untuk sentiasa ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, sehinggalah kita diambil nyawa, mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan barakah kita baca kitab Imam Ghazali ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendorong kita sehingga kita husnul khatimah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji wal ma'ab, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.